Apa komen abang pasal artis minta bantuan daripada kerajaan sempena COVID-19? Okey, aku bagi tahu kau sebenarnya artis ni adalah salah satu kategori atau bidang yang membantu juga dari sudut ekonomi KDNK negara, industri seni ni. Kau kena faham Arif Hakimi. Sebab bila jadi berlaku macam ni, keadaan macam ni, diorang pun dalam keadaan terdesak. Kita faham sebab benda ni first time terjadi pada kita kan. Jadi bila first time ni, diorang pun tak dapat job dibatalkan atau postpone, untuk persembahan pun tak dapat lagi sebab tak boleh orang nak berkumpul dan sebagainya. Jadi diorang kekurangan duit, kekurangan yang Allah kacau pula anak. Do you know mommy pooped on your... Yeah, I know. Alright. So, jadi kita sebagai artis ni, kita pun sebagai rakyat Malaysia, kita pun bayar tax. Jadi pasal tu tagline Persatuan Seniman Malaysia tu, anak seni pewaris budaya, seniman rakyat untuk negara. Maknanya kita buat untuk negara, kita berhibur untuk masyarakat, sampaikan mesej dalam bentuk nyanyian, drama, filem, teater dan sebagainya. Jadi kita juga adalah rakyat. Maknanya semua seniman adalah rakyat. Dan bukan semua rakyat adalah seniman. Nak jadi seniman tu kena ada bakat seni tu. Kena faham. Definisi artis ni, bagi saya lah, seniman ni menggunakan seni untuk sebuah pekerjaan. Jadi diorang ni bekerja berhibur, menghiburkan anda rakyat Malaysia. Jadi dia berhak juga mendapat hak untuk dibantu dalam keadaan sekarang ni. Sebab kalau kita tengok PM semalam, kalau bila dia announce pun, dia akan sebut taxi, Grab, petani, nelayan. Tapi dia tak sebut pun seni. Sebab kita pun salah satu kategori bidang yang membantu kerajaan juga. Tak kira dari sudut ekonomi ke atau daripada sudut apa saja. Jadi takkanlah kita selalu dipinggirkan. Kita pun ada lebih dari 200-300 ribu orang dalam industri seni. Kita tak fikir pasal masalah artis saja. Kita bercerita dalam keadaan sekarang ni, kita bercerita mengenai keseluruhan industri, maknanya penggiat seni. Tak kira lah kru, director, artis, producer dan sebagainya. Sebenarnya saya tak bersetuju sangat bila orang salahkan artis, nak minta apa-apa pada kerajaan. Kenapa kita tak boleh nak minta ke pada kerajaan? Sebab kita pun bayar cukai kan. Allah, JD pula call live. Sambung balik. Sorry wartawan telefon, dia suruh tengok WhatsApp. Sebab tadi kita yelah. Betul Bu, memang semua rakyat berhak. Cuma seni ni kita cuma minta melalui persatuan. Maknanya kita minta dalam bidang kita. Kalau korang dalam bidang korang minta lah, pakailah persatuan korang minta dekat kerajaan. Macam kita ni, kita seni, kita minta lah kat kerajaan melalui persatuan ni untuk kita. Sebab kita tahu masalah ni, kita pun terjejas. Bukannya korang je terjejas, sebab kita pun rakyat. Jadi takkanlah kita nak minta sedikit maknanya bantuan prihatin nasional daripada kerajaan ni, kita tak boleh nak dapat. Sekarang ni yang masalah jadi persoalannya, bila ramai orang cakap yang seniman ni tak boleh buat apa dan sebagainya. Seniman ni tak ada kuasa apa. Kita tak boleh nak bagi peruntukan apa benda, tak boleh. Tapi kita boleh bersuara dalam persatuan. Persatuan ni adalah jabatan kepada suara akaumbi, suara ahli-ahli, suara artis tu diangkat kepada persatuan. Persatuan lah yang angkat isu masalah-masalah hati-hati akaumbi ni ke peringkat kementerian, supaya pihak kementerian boleh cari formula untuk menyelesaikan masalah bawah ni melalui dasar, polisi, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Itu cara dia. Itu orang kata salurannya betul. Macam sekarang ni lah, bila jadi bantuan ni, seniman lah akan menjadi payung untuk nak membantu menjadi jabatan kepada ahli-ahli dan juga masyarakat dan juga kementerian. Macam contohlah, kita nak minta sumbangan daripada ahli-ahli kita kan, untuk bantu kita sebagai persatuan kena tubuhkan tabung tu. Dia akan masuk pada persatuan, bukan masuk personal. Masuk persatuan akan keluar duit, beli barangan, bantu artis-artis atau ahli-ahli yang lain. Itu yang kita panggil ekosistem tu. Dia akan pusing hubung kait, dan pusing-pusing kita akan tolong orang-orang kita, bidang kita. So kalau korang nak minta pada kerajaan, kalau kau rasa nak minta pada kerajaan, kau boleh minta, pakailah persatuan korang. Persatuan ibu-ibu tunggal ke kan, persatuan macam-macam lah, persatuan, banyak persatuan-persatuan lah. Jadi mintalah yang masa berkenaan yang
yang bersesuaian dengan bidang korang, industri korang melalui persatuan tu. Untuk aku punya kawan, sahabat saya Muhammad Faiz Hashim. Ini sahabat saya bertanding dulu. Sama-sama kalah, tapi dia kali ni dia dah menang. Dia banyak bantu saya juga ni. Kak Cha MSAP. MSAP pun tak boleh buat apa. Makanan dah sampai. Nanti you senduk-senduk lah, makan kat sini lah. Nampak? Makan pun kat sini. Tak tahu nak makan apa dah. Tapi kesian kat kawan-kawan kita yang dekat luar tu kan. Sebenarnya saya dapat banyak jugalah sumbangan-sumbangan daripada artis-artis kat luar sana kan, untuk bantu. Baru ni kita punya director Jingo dia call untuk bantu. Bagus lah kita inisiatif rakan-rakan artis kita ni. Kita kena tolong kita ni, bagus lah kan. Sebab ini sebenarnya cara kita dalam keadaan ni yang buatkan kita artis-artis bersatu tau. Kita bersatu. Bila kita bersatu tu, dia lebih mudah untuk apa saja permintaan yang kita nak buat, bagi melicin atau membantu dari sudut kebajikan industri tu akan lebih mudah. Jad, aku nak anak sini tak dapat pun. Kau tak boleh, Madi, kau askar, kau frontliner. Kita orang respect kau, salute sama kau. Jadi kau jangan main PlayStation sangat. Kau pergi buat kerja. Betul bu. Allah, JD telefon lagi. Kita angkat lagi JD. Okay, sambung balik. Sorry. Wartawan tadi call JD. Berita harian. Ni apa benda? Oh, ni gelap. Oh, ni terang. Oh, macam tu lah. Aku tak tahu sangat ni. Okay. Isu Black mentor viral. Itu isu Black ni aku dah cakap semalam dekat Seniman punya Facebook dengan Instagram. Aku bersetuju dengan Black, dengan Tomo, Awira kan. Sebab apa? Diorang bercakap dari sudut bidang diorang. Jadi korang tak boleh nak salahkan diorang. Sebab apa? Masalah industri tu diorang faham. Sebab diorang orang industri. Sama juga kalau korang kat luar sana, kalau korang engineer, korang lawyer, korang kena ada persatuan korang yang akan menyuarakan benda tu, supaya korang tahu masalah-masalah akan umbi suara industri korang tu akan diangkat melalui persatuan dan diangkat kepada kementerian tertentu, kementerian diorang, sampailah ke pengetahuan PM. Baru PM boleh announcekan apa yang bersesuaian. Tapi kalau nak bawa apa saja cadangan, korang kena bagi idea cadangan apa yang kerajaan nak bantu untuk industri korang. Jadi bila korang bagi cadangan tu, tengoklah keadaan kerajaan tu. Dia tengok cukup tak duit tu, duit apa benda bersesuaian ke tak, relevan ke tak, barulah diorang akan bersetuju untuk nak menerima cadangan kau tu. Dan PM akan announce. Bila announce, dia akan menjadi satu dasar. Menjadi satu dasar baru boleh diguna pakai oleh orang-orang industri kau. Macam tu je. Halo Banjet, petak ni, jom PC. Ya, kau ni. Kalau aku buat live PC, kau rasa ramai tak orang tengok? Kalau aku buat FIFA ni. Ya, Pit, kau tak cover mana-mana kamera, apa ni, berita ke? Korang boleh tanyalah apa soalan kat aku. Selain daripada masalah ni, masalah lain kau tak boleh cerita. Soalan-soalan lain. Yang tak kisahlah kau nak cerita pasal kumbang terbang ke, kau nak cerita pasal rama-rama ke kan. Kau nak cerita pasal apa pun aku tak kisahlah. Aku cakap lah kan. Apa ni? Harry. Oh, setuju. Ya. Event tapi Yomogi Shah ni tapi event tak ada job pun, at least duit rumah kereta kan tak payah bayar. Betul. Memang Yomogi kereta semua tak dibayar. Macam loan rumah, kereta tak perlu bayar di bawah moratorium. Ini yang PM announce tu. Betul, setuju. Dia tak perlu bayar. Tapi makanan macam mana makan? Memang kita tak perlu bayar. Tu memang bantuan. Sebenarnya apa yang PM announce tu sangat terbaik tau untuk rakyat tau. Aku memang setuju gila lah. Cuma pelaksanaan tu kita tak tahu macam mana kan. Sebab banyaklah orang tanya aku. Ramailah hati-hati tanya aku dari sudut seni ni macam mana kan. Kita boleh letak diri kita di bawah B40 lah. B40. Dia ada satu segmen B40 tu. Salah satu kategori dia adalah penggiat seni.
uh, kerja Brother Z, tapi masih ramai yang degil duk keluar. Biasalah Pi, rakyat Malaysia ni aku tak faham lah. Bila kata lockdown tu, kau duduklah rumah tapi bolehlah keluar. Tapi keluar tu kau beli makanan je lah. Bila kau buat macam tu, kau dah membahayakan semua pihak. Lepas tu, because of korang, masalah COVID ni meningkat lagi. Bila meningkat, takut lockdown ni disambung lagi. Mana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni akan sambung lagi. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab, bila sambung lagi, kita kesian, diorang punya duit simpanan tu tak cukup. Tak cukup kan, mana yang ada baby ke apa benda, dia nak beli barang tak cukup, takut stok pun tak ada. Kita takut benda-benda ni yang buatkan bila tambah lagi PKP tu, kekurangan duit untuk nak beli barangan keperluan makanan keluarga tu. Tu yang kita risau sangat. Ni diorang tak faham. Jadi kalau diorang duduk rumah, matikan virus tu dalam masa 14 hari, jadi tak efek pada orang lain. Aku rasa China boleh buat. China dah buat, dah berjaya. Kenapa kita tak boleh buat? Betul tak? Bro Z makin handsome lah. Alah Zazo, biasa lah. Anugerah Tuhan. Ni duit kereta tak payah bayar. Betul lah, memang duit kereta tak payah bayar yang rugi. Tapi macam mana duit makan ni? Kita dah postpone job, shooting, apa lagi, job untuk macam-macam job lah kena potong. And show tak ada. Jadi problem. Korang boleh lah kan. Mungkin korang orang kaya. Aku ni bercakap ni bukannya daripada wakil untuk 10% yang hati-hati yang berjaya, yang mampu. Aku bercakap mengenai yang untuk 90% yang hati-hati, yang tak ada job, yang freelance, yang tak mampu ni. Faham tak? Benda ni yang korang kena faham. Yang mana yang mampu tu, yang rasa kaya tu, hati-hati yang kaya tu, bantulah kita, bantu kita. Kita persatuan memang jadi jabatan untuk korang ni. Kita tengah buat form online tu. Untuk korang bantu melalui online, isi form, tu nak sumbang berapa, dan masuk ke persatuan. Persatuan nanti akan keluarkan duit tu untuk beli barangan. Kita bantu hati-hati yang lain yang mana memerlukan. Korang tahu tak, banyak hati yang ramai juga hati telefon aku menangis, duit duit tak ada, tinggal berapa ringgit je nak beli makanan tak cukup. Hari ni kita hantar itulah AJK kita yang sukarela kan. Terima kasih lah Kak Noh, timbalan presiden kita, macam Abang Aju, husband dia banyak membantu untuk ni nak pergi ke rumah artis tersebut nak hantar barangan. Tapi bila nak pergi tu biasalah PKP mestilah roadblock banyak. Jadi kita buatlah laporan polis untuk nak hantar barang-barang ni. Tengok punya efisiennya seniman nak bantu ahli-ahli tu. Tapi end up kita dihina, dikutuk, dikeji. Padahal kita buat untuk anda semua, untuk ahli-ahli lah kan. Tapi yang ni bukannya Persatuan Seniman punya Facebook ke apa ni, Twitter ke ni. Ini aku punya personal. Jadi aku punya personal, aku nak cakap apa-apa aku yang suka lah, betul tak? Tapi korang nak tanya apa-apa pun tanyalah. Kau ceritalah pasal bola ke, PlayStation ke kan. Pasal keluarga macam mana. Idea-idea yang tertentu selain daripada seni ni. Apa artis yang apa benda yang dorang, yang kau tak setuju ke, setuju ke, kau bagi tahu, kau share kat aku. Tak ada masalah. Tanyalah soalan. Boring lah. Korang tanya aku jawab. Kalau tidak aku nak membebel ni, aku pun tak tahu nak cakap apa lah ni. Din is watching. Raja Mukris. Salam tuan conference hari itu. Seniman dan perempuan seharusnya hadirkan antara persatuan yang voice up. Betul bro. Raja Mukris ni, dia ni power kat lah dalam sudut DOP ni kan, cameraman semua dan sebagainya. Aku memang respect sama dia. Dia salah seorang pejuang yang membantu penggiat-penggiat seni untuk semua pada kru kan. Itu tanggungjawab dia lah. Bila dia duduk dekat persatuan, dia kena tanggungjawab dia lah untuk dia nak bersuara untuk ahli-ahli dia kan. Bagi aku memang bila dia buat conference dengan menteri kan, dia tak panggil Persatuan Seniman dengan Profima, sebenarnya aku sedih tau. Sebenarnya kita ni persatuan yang core tau, yang anchor tau dalam industri ni. Kita orang yang tubuh tahun 1974 tau. Tapi kita orang tak dipanggil untuk nak buat conference dengan teleconference dengan menteri. Lepas tu bercerita pula pasal apa cadangan untuk membantu anak-anak seni dengan menteri KKMM, Kementerian Komunikasi Multimedia, Dato' Syafuddin Abdullah. Tapi bila conference tu bukannya bercerita mengenai macam mana cadangan untuk nak membantu anak-anak seni tentang COVID ni. Dia orang bercerita untuk hentam Persatuan Seniman.
Entang peserta seniman ada masalah personal. Lepas tu tak habis-habis cerita pasal KWSP perkeso, KWSP perkeso. Weh, benda tu tunggulah dulu ni. Masalah tengah emergency ni. Kau cerita masalah emergency lah. Kau pergi bercerita pasal yang perkeso, perkeso, perkeso. Itu pasal apa? Ni aku dah tahu dah kerja siapa ni. Kerja pengurusi tu lah. Kan? Gila sangat nak jadi pengurusi kan. Cakap boleh lah. Cakap. Jadi pengurusi. Pelaksanaan tu tak ada. Cakap je lebih. Lepas tu masih perasan lagi pengurusi. Kan? Dia guna KSU tu, dia guna KSU. Nak blok-blok seniman, nak blok-blok aku yang mukri. Macam tu lah. Kan? Benda ni tak profesional lah. Kita nak bantu industri bukan nak bantu pasal periuk nasi korang lah. Bukan periuk nasi korang nak duduk jadi pengerusi apa benda, agensi kerajaan ke dan sebagainya. Kita nak cerita pasal industri, nak bantu penggiat seni. Kau faham tak? Kalau kau rasa kau nak jadi pengerusi, kau kena dah bersedia. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Maknanya kau dah kena bersedia dah kena hentam dan sebagainya. And then bila kau jadi pengurusi, kau kena bersifat neutral. Bukannya kau menghentam lagi, kau against kita. Itu orang cakap BODOH, bangang. Job kahwin pun semua tunda. DJ macam kami. Memang lah, aku tahu lah Zul nak buat macam mana. Bukan kau seorang je terkesan DJ. Artis-artis ni semua syuting terbengkalai. Lepas tu first payment pun tak dapat. Duit tak ada. Lepas tu dia orang nak beli makanan untuk family ni. Macam mana? Yang kita risau ni, bila duit tak cukup nak beli makanan untuk keluarga. Itu yang kita kata rangsangan ni perlu ada untuk anak-anak seni. Sebab anak-anak seni pun ni rakyat. Dia orang pun ada keluarga. Jadi orang ni tak faham. Dia orang cerita, alah artis ni bermewah lah itu. Kau jangan cerita lah bermewah-mewah tu yang sebelum ni lah. Sekarang tu, itu cuma 10% je artis yang mampu. Yang tak mampu ni yang 90% macam mana? Aku cerita ni pasal 90% yang tak mampu ni. Kau faham tak? Tu yang sebenarnya netizen ni dia tak faham. Ramai juga Korang share lah kat kawan-kawan korang. Kau share kan. Kau share ramai-ramai. Lepas tu kita borak-borak. Aku bagi information. Apa benda yang korang nak, aku boleh bagi. Sebab walaupun aku tak boleh keluar, aku dia kena halau balik untuk because of PKP, nak buat program tak boleh dan sebagainya. Jadi salah satu sumbangan aku buat live ni, aku bagi information kat korang. At least korang-korangnya okay, ada balik. Sorry, ada balik. Okay. Ada balik. Aku tak boleh. Sorry Telefon hang lah kejap. Kena declare income dulu. Betul lah. Memanglah kena declare. Pasal tu kita kena ada awareness. Kita as a persatuan dah alert, dah buat seminar, dah buat program untuk kesedaran, awareness untuk artis-artis declare dan sebagainya. Dan sekarang ni dah semakin ramai artis-artis declare. Bila diorang declare, diorang dapat penyata tahunan. Daripada penyata tahunan tu, diorang boleh gunakan untuk nak buat pinjaman perumahan ke kenderaan dan sebagainya. Ini sebenarnya memang diorang dah buat atas saranan persatuan dulu. Bukan dia tak buat Nur Arif. Diorang dah buat. Jadi kena faham. Artis ni kadang-kadang, especially pelakon lah kan, kadang-kadang kau nampak dia dapat amount yang besar. Betul lah kalau let's say dia kata dapat 30,000 syuting 26 episod 1 jam contoh. 30,000 tu syuting 3 bulan. Bila syuting 3 bulan, dia nak bayar PA lagi, minyak, tol, beli baju baru. Busuk-busuk dalam sebulan gaji dia 7,000 bila tolak untuk dalam masa 3 bulan tu. Selepas 3 bulan tu dia dah tak ada job. Tak ada job setahun. Jadi duit yang dia ada ni yang dia still keep survive untuk diri dia dan keluarga. Faham tak? Bila kau rasa nampak banyak sebab dia bayar lamsam. Kalau macam korang, dia orang bayar bulanan. Tapi kalau dia kira ikut tahunan, banyak juga. Tu kau kena faham. Artis ni manusia, rakyat macam biasa. Kau faham tak? Salam, semoga sihat selalu, jaga diri. Semoga artis Malaysia juga selamat. Terima kasih ni. Kau ni yang berjiwa rakyat. Memang kita kena, dalam keadaan sekarang ni, kita jangan kutuk each other. Kita kena bersatu untuk kita nak tangani wabak ni. Supaya apa yang kita buat ni secara tak langsungnya kebajikan diorang ni kita bela. Sebab kita bukan fikir pasal diorang saja, kita fikir pasal diorang dan keluarga diorang. Keluarga diorang. Memang ni ada anak-anak kecil ni, korang tak rasa kesian ke? Siapa yang belum masukkan ni gila nak jadi pengurusi tu? Alah, aku malas nak cakap lah. Dia ni memang dia dulu nak jadi pengurusi. Aku kalau nak cakap kan jadi isu pula. So kita ada etika untuk nak bercakap. Aiman, macam mana kau punya ni? Jahanam kan? Bisnes semua Ya, artis memang patut terima bantuan. Betul lah. Aku sokong lah Nik Mustaqim ni.
Fadil, kalau anak seni pun rakyat juga, mohonlah bantuan sayangnya. Betul, aku sokong. Betul, aku setuju. Memang hati-hati perlu nampak pertolongan ni. Kau faham tak? Kadang-kadang hati-hati yang bersuara tu kau kata dia orang ni kaya dan sebagainya. Tak apalah dia orang kaya ke apa benda tu, rezeki dia orang. Nak buat macam mana? Kan? Nampak tak berlakon lagi dah ke? Bro, rezeki. Berlakon juga. Tapi kau tahu lah aku ni bila jadi Presiden Persatuan ni, akulah kena hentam, akulah kena ban, akulah kena ni. Jadi job tu kurang lah sikit. Salam Ajib, salam Matar. PC. Ada juga artis, ada KLC juga ke? Artis ni ada sebelum diorang jadi artis ni, kadang-kadang diorang ni ada dah bekerja kat tempat yang sebelum ni, diorang dah ada KLSP. Yang mana fresh yang jadi artis tu dia memang tak ada KLSP. Sebab tu seniman dulu pernah mengusulkan KLSP untuk dimandatorykan untuk anak-anak seni, tapi benda tu agak susah disebabkan dia ada cabaran yang tertentu. Maknanya dari sudut undang-undang, akta, prosedur, peraturan dan sebagainya. Jadi dia orang letak kita di bawah caruman sendiri macam teksi dan sebagainya lah. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni, awareness kita dah bagi tu pada artis macam biasa lah. Kita kalau artis bila nak bayar yuran RM50 setahun, dia kata mahal. Bukan bayar bulan-bulan. Itu pun mahal, macam mana nak carum sendiri RM50 sebulan untuk KWSP. Bukan semua artis senang. Kau kena faham tu. Salam yang PM umum semalam tu ada tak yang golongan artis dapat? Dia sebenarnya Muhammad Zulkifli ni sebenarnya ada tapi dia tak spesifik kan lah. Dia cuma letak kita di bawah B40 lah. Di bawah B40 ni. Artis atau tak kena bersatu. Betul lah. Betul Fiz. Kita memang kena bersatu Fiz. Apa khabar? Baik Samsuri. Apa benda lagi? Ada yang personalkan kenapa artis nak layanan istimewa. Diana, dia bukan layanan istimewa. Sebenarnya artis ni dia dapat tumpuan yang lebih sebab media banyak cover kita, Diana. So bila kita suarakan tu, sebenarnya kita ni berhak juga sebab kita pun rakyat. Jadi diorang menggunakan saluran yang tertentu, termasuk individu dan juga persatuan untuk menyuarakan bidang kita ni apa yang dapat. Macam contoh industri taksi, Grab dan sebagainya. Diorang ada dapat bantuan tu. Diorang industri. Macam pekerja yang lain kan, macam petani apa benda. Diorang industri. Kenapa kita industri seni ni di anak tiri kan, kita orang tak ada. Jadi kita perlu minta lah benda tu. Bukannya kita ni, maknanya kita terus bersuara bagi kita mendapatkan hak kita sebagai anak-anak seni ni. Sebab bila korang cakap korang sakit sekarang masa Covid, kita orang pun sakit. Bila korang cerita korang tak ada job, kita orang pun tak ada job. Sama je, kenapa rangsangan tak boleh bagi pada kita juga sikit kan? Kalau lebih spesifik pun lagi baik. Sebagai contoh kan. Jadi kita boleh tahulah mana agensi kerajaan yang akan pick up daripada announcement PM tu, dan kita boleh gunakan agensi kerajaan tu untuk membantu dari sudut pelaksanaan kepada anak-anak seni tu. Itu je. Baik. Zaidi, salam bro Zaid, salam. Sekarang tak boleh salam. Sekarang kalau kau nak salam, kau kena bagi Assalamualaikum. Salam tu nanti kena berjangkit Covid tu. Beritahu je bro, memang banyak yang gila pangkat dalam dunia ni. Di sana ni ada mana lah ni bro. Ada kat rumah je. Duk betapa dalam gua. Kerajaan kan dah umumkan bantuan gila mohon. Tak payahlah nak bantuan khas semua time macam ni semua. Amy, betul. Itulah, kita tak ada masalah. Memang benda tu tak ada masalah pun. Ni, tapi macam mana pelaksanaan tu? Kita nak tahu pelaksanaan. Kalau dia kata tak ada spesifik kepada anak seni pun, kita tahu yang kita ni duduk di bawah B40. Jadi bila B40 tu pelaksanaan tu, permohonan untuk nak dapatkan bantuan perkhidmatan, agensi mana yang akan pick up benda ni untuk melaksanakan, untuk memberi kepada rakyat ni? Siapa? Itu yang faham tak? Zaid, boleh call for meeting ke any statement specific for Padu Citra from Padu Citra kembali CEO Finas juga untuk gerakan kita seolah tak ada kiblat buat sekarang ni. Pengurusi Finas yang masih ada tak ada fungsi. Dia macam ni lah. Dia bila kita cerita pasal Finas ni dia tak ada CEO tau, ataupun KP lah, ketua pengarah kan. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni untuk nak pengeluaran duit ni, selalunya CEO atau KP yang ada kuasa eksekutif tu. Jadi bila nak turun kepada TKP, Timbalan Ketua Pengarah Finas, dia pun dah pencen, Puan Su. Jadi sekarang jatuh kepada kuasa Cik Mat, Cik Mat San.
Jadi Cik Mak Hassan ni yang berkuasa untuk keluar duit daripada Finas, tapi dalam lingkungan minimum yang tertentu saja. Dia tak boleh keluar ni sebab dia hanya memangku. Kalau nak cerita pasal pengurusi Finas, tak usah cerita lah. Sebab dia tu memang tak tahu buat apa pun. Dia tahu cakap je. Dia tahu cakap. Dia buat pelaksanaan apa benda tindakan tu tak ada. Lepas tu sekarang dia cuma main game, main politik, bincang dengan KSU, nak hentam aku, nak hentam seniman. Jadi benda tu tak ada kesudahan. Yang akan rugi adalah penggiat seni. Jadi kalau nak kata pengurusi Finas tu, kau anggaplah dia patung. Sebab dia pun dilantik oleh pengurusi Finas tu dilantik oleh menteri terdahulu. Jadi kalau dia masih lagi perasan dia pengurusi, kalau akulah atas integriti dan prinsip, kalau dah bukan menteri kau, letak jawatan je lah. Baru mana tak mahu maru, ada muka tak tahu malu, biarkan. Thank you jelaskan. Sebab ada ramai yang soalan tentang artis perlukan layanan istimewa. Diana, bukan layanan istimewa. Maknanya diorang bersuara melalui seni tu. Maknanya kalau korang, let's say lah, industri buat kek. Jadi korang bersuara lah daripada buat kek tu. Apa insentif yang korang akan dapat. Contoh, dia akan bersuara melalui persatuan ke, personal dan sebagainya. Azli, baik Azli. Aku punya pendakwaan tentang berita palsu tu dia postpone ke 4 Mei. Pasal COVID ni. So memang patutlah jabatan ambil berat. Memang patutlah ada jabatan yang ambil berat. Sebenarnya Fiz, yang jabatan ambil berat kat kita ni adalah Finas. Yang paling terdekat Finas di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia. Tapi benda tu tak spesifik. Tu yang banyak orang akan umbi, especially penggiat seni, dia tertanya macam mana nak pergi mana, apa benda sebagainya. Kita tak tahu hala tuju tu, direction. Kenapa filem gila-gila remaja jadi punya lah tak ada dalam tube? Oh, itu masalah copyright Muhammad Azwan. Apapun aku tabik sama bro. Banyak orang hentam sama bro, tapi bro masih steady dalam dunia. Bro, dia sebenarnya macam ni lah Mizal. Kalau orang tak hentam kau, orang tak hina kau, orang tak kutuk kau, itu bukan perjuangan namanya. Dia bila orang berjuang ni, mesti ada orang setuju dan tak setuju. Tu biasa. Jadi bila orang setuju tak setuju tu, kau kena terima lah kan. Lepas tu kau kena kaji kenapa dia tak setuju. And then bila dia kutuk kau hinaan tu, baru lah nampak kau berjuang. Kalau semuanya baik je, lambung makan dedak je kan, semua baik, memang tak ada yang tak baik je kan, itu ada something wrong. Jadi macam mana kau nak menambah baik ataupun kau nak tahu kelemahan kau tu untuk kau nak adjust mana yang perlu, betul tak? Bukan semua kau boleh nampak. Kadang orang bagi tahu dia hentam kau tu mesti dia ada kelemahan kita tu. So kita study lah kelemahan tu untuk kita menambah baik, untuk kita buat kita adjust daripada komen-komen orang tu, daripada hentaman orang tu. Rahman, macam mana kau punya ni pengangkutan travel punya ni, transportation okey ke dalam keadaan COVID ni? Saya minat Abang Zaid lagi dalam cerita Semilu. Oh, terima kasih lah Lokman. Is watching. Kalau is watching ni maknanya boleh tengok share broadcast. Oh, your viewer. Macam mana orang call tu? Bila orang call aku boleh jawab kan. Aku nak buat malam ni tapi tak tahulah macam mana nak buat. Dia orang call aku. Aku jawab macam semalam dengan Didi Alias tu, aku jawab. So macam mana nak call orang? Jet, handphone Nokia sembilu tu ada lagi? Ada. Jet, hai, ada. Handphone sembilu tu ada, aku simpan lagi. Semua handphone aku tak jual. Semua aku simpan. Aku dah ada collection telefon-telefon lama. Moga Abang Lady benda memang ganas dan seni ni memang kanan dan memerlukan semangat yang kental untuk alungi. Betul Fiz. Kalau kau jiwa tisu, kau cepat koyak, memang kau tak boleh jadi presiden lah. Kau bukan kena hentam dari dalam, luar pun. Ni Pokemon si Hamzi ni. Hamzi, kau call aku. Kau tak call aku. Kita dah lama tak minum teh tarik kat luar ni. Dah 11 hari dah ni duduk dalam gua. Ya Kak Kemar, hati-hati Malaysia perlu satu. Betul Kak Kemar, memang kita kena bersatu. Pantera tu. Hamzi, kau call aku. Kau call aku sekarang. Call aku sekarang. Now. Buat sesi menjahit je lah. Tahu nak buat apa dah kat rumah ni. Ubat mustajab pun ada ni. Apa benda je. Oh, ada baju persatuan. Tak ada lagi lah aku pakai baju persatuan ni. Baju persatuan.
Ada Finas, bro memang dah tak berlakon lagi. But Chances, aku bukan tak berlakon, aku berlakon. Cuma aku tunggu tawarannya. Kebanyakan tawaran yang saja nama aku semua di reject. Sebab aku ni kan yalah presiden banyak entang production, saja TV. So diorang suka ke nak ambil aku ni? Kalau ada Finas, saya percaya banyak dana dan boleh. Betul betul. Dia sebenarnya Mukris, dana ni dia tak semesti bila dah ada seorang kuasa eksekutif tu ada, dia orang boleh convert grant tu kepada bantuan tau. Kan macam dia bagi bantuan grant apa ni grant untuk filem ke, untuk buat filem ke, marketing production, pre-production dan sebagainya. Benda tu dia orang boleh guna dalam keadaan darurat kecemasan ni, convert tu anak-anak seni. Itu yang aku masukkan. Tapi sekarang ni kita tak ada kuasa eksekutif kat dalam tu. Ilham pun dia dah habis, dah pencen dah. Kan? Jadi itu yang problem dia tu. Dia nak buat macam mana kan? Kalau tidak kita dah ada lah anak-anak seni yang bantu ni. Tapi dengan kuasa Cik Mat ni, Cik Mat pun ada bantu juga persatuan untuk tambah lagi dana kan. Dia top up lagi duit dekat Seniman Profiman dengan ni. Terima kasih Finas, terima kasih. Walaupun sedikit tu kita bersyukur lah. Bersyukur dapat bantu lebih banyak lagi hati-hati yang memerlukan.